Johor. Yes, I'm sure we'll finish at 9. Should be, 19. well, I think Dalam pertemuan seperti saya janjikan dari semasa saya sendiri akan hari ini agenda saya yang pertama adalah untuk update respon Islam yang berlaku dalam sebulan sejak Brunei lah. Brunei was kita habis yang keduanya saya nak update dari segi engagement, yang kedua nak update dari segi study, dua CBA yang kita telah melakukan kerajaan dalam perkara ini. Let me begin with the PM statement di CFR di New York. Hari ini saya mengadakan pertemuan secara formal kali ketiga dengan fokus Parlimen berkaitan dengan PPP, dan saya memaklumkan bahawa pertemuan ini amat berguna kepada saya, memberi input kepada saya dan kerajaan dalam proses perundingan yang sedang berjalan berkaitan dengan PPP. PPP ini sudah 19 kali ataupun 19 pusingan telah diadakan. Kali terakhir di Brunei 1918 di Kota Kinabalu, dan setelah Parlimen Malaysia meneruskan perubahan fokus ini, maka ahli Parlimen kita telah berada di Kota Kinabalu dan juga Brunei, dan ini satu proses yang amat penting juga kepada ahli Parlimen kita supaya mereka memahami cabaran-cabaran yang terhadapi dalam merundingkan PPP ini. Saya hari ini mengambil kesempatan untuk memaskini ataupun update kedudukan terkini perundingan PPP. Seminggu lalu di Washington berlangsung perbincangan antara ketua-ketua perunding PPP, di mana Malaysia juga hadir. Banyak masalah untuk kita memahami berkaitan dengan perolehan kerajaan ataupun government procurement, berkaitan dengan syarikat milik kerajaan atau state enterprises, berkaitan dengan hak harta intelek, ya, berkaitan dengan environment, dengan labour. Kedudukan kita tidak beranjak, ya. Para perunding kita tidak ada mandat baru dari Kabinet Malaysia, bermaknanya penilaian kita sama. Dalam hal ini saya nak maklumkan bahawa banyak pilihan yang tadi dinyatakan di Malaysia, sama ada oleh ahli Parlimen, kerajaan dan pembangkang ataupun civil society, sebenarnya tidak banyak beza dengan kerajaan berkaitan dengan kedudukan Bumi Putra dan juga PKS, berkaitan dengan syarikat-syarikat milik kerajaan, berkaitan dengan capital control, berkaitan dengan generic medicine, berkaitan terkini ialah currency manipulation, penilaian kerajaan dan kemudian civil society dan ahli Parlimen sama, ya. Jadi ini satu perkara yang penting yang menjadi kenapa ni caucus ni penting adalah kerana ia bolehkan kita mengurangkan jurang informasi ataupun maklumat. Sebelum ditubuhkan caucus, banyak perkara yang perbezaan ini adalah kerana kurangnya maklumat, dan saya gembira kerana setelah diberi penerangan umpamanya berkaitan dengan generic medicine, sekarang ini ahli Parlimen sama ada pembangkang ataupun kerajaan memahami kedudukan kerajaan tegas dalam perkara ini. Berkaitan dengan tobacco, kita telah berjaya untuk mencualikan ataupun kita telah meletakkan ataupun mengumpulkan teks yang mencadangkan supaya tobacco tidak dibincangkan dalam PPP. Ini perkara yang perlu saya jelaskan. Mengenai dalam Parlimen dimaksudkan tentang currency control, saya maklumkan bahawa ini kita mempunyai pilihan yang sama, dan setelah diadakan pertemuan ini maka ahli Parlimen memahami yang lebih jelas. Maka saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada caucus kerana telah bersama dengan saya 3 kali secara rasmi dan berjumpa pegawai saya banyak kali, berjumpa juga di Brunei dan Kota Kinabalu dengan anggota-anggota PPP yang lain, termasuklah chief negotiator daripada negara-negara lain, membolehkan ahli Parlimen Malaysia memahami keadaan sebenar penderaan kerajaan. Perdana Menteri semasa di New York telah menyatakan bahawa di Malaysia kita mempunyai banyak isu berkaitan dengan PPP, dan menyatakan bahawa 2-3 bulan ini merupakan bulan-bulan yang mencabar. Kita sudah pasti sebagai sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat, hendaklah juga akur kepada pandangan rakyat, ya. Jadi
kerajaan memahami ya, bahawa TPP masih lagi satu isu yang hangat dibincangkan oleh rakyat. Apapun kita bincang TPP ini atas terma-terma kita, TPP on our terms, ini mustahak sekali ya. Jadi kita akan terus gunding berdasarkan kepada terma-terma yang telah ditetapkan oleh kerajaan, termasuklah mandat yang diberikan oleh Kabinet. Saya nak maklumkan juga bahawa dalam tempoh terdekat ini ada beberapa peristiwa. Yang pertamanya mesyuarat Menteri-Menteri TPP di Bali berumur 3 hari bulan, 3 dan 4 hari bulan. Pemimpin-pemimpin TPP, 12 pemimpin TPP akan mengadakan pertemuan di Bali 8 hari bulan. Ini merupakan beberapa tarikh yang penting. Dan di Malaysia kita sudah maklum 11 hari bulan Oktober ada rancangan untuk mengadakan demonstrasi pada pandangan kerajaan ini tidak wajar kerana kerajaan telah mengambil sikap yang terbuka, menumbuhkan fokus mendengar pandangan rakan-rakan kita daripada pembangkang. Kita juga mengadakan banyak engagement, termasuklah 1 bulan Ogos dengan 1,400 rakyat Malaysia mewakili berbagai kepentingan. 10 September juga mewakili berbagai kepentingan. 6 September dengan semua NGO, termasuklah mereka yang menentang. Kita mengambil sikap terbuka. Saya telah melakukan yang terbaik beri keterangan, dan saya ingin maklumkan bahawa hasil daripada pertemuan tersebut, kefahaman tentang TPP semakin meningkat. Oleh hal demikian, pada pandangan kerajaan tidak harus ada pihak-pihak yang nak mengambil tindakan yang keterlaluan. Kita dah jelaskan bahawa kita akan sign TPP on our terms, dan kita tidak tertakluk kepada mana-mana deadline ataupun timeline. Kita ada isu-isu yang perlu diberi perhatian, kerana sebagai sebuah negara membangun, negara-negara lain harus menghormati pandangan kita. Itu kedudukan kita, dan kita harap Malaysia akan tidak berpengaruh dengan tindakan untuk mengadakan bantahan pada 11 bulan Oktober mendatang. Pihak-pihak yang membantah TPP dengan pilihan kerajaan, sama ada saya sebut tadi generic drugs ke state-owned enterprise ke Putra, itu yang pertama. Yang rakyat mungkin tak di luar sana ya, yang membantah TPP ini harus tahu bahawa penilaian mereka dan penilaian kerajaan dalam beberapa hal adalah sama, tidak ada beza. Yang pertama. Yang keduanya, apapun kita nak meletakkan kepentingan negara di atas segala-galanya, sama ada kerajaan atau membantah. Yang penting kita fighting for the national interest, itu penting. Maka itulah harapan kita semua ni kerja untuk negara, kepentingan negara. Yang ketiganya, kalaupun kita satu hari nanti terlibat dalam tantangan TPP ini, kita nak pastikan, pembangkang kerajaan nak pastikan bahawa kita dapatkan terma-terma yang terbaik ya. Itu merupakan pendirian kita bersamalah, fokus dan juga kami dalam kerajaan ya. Jadi inilah saya katakan tadi, perjumpaan saya secara formal yang tak formal banyak kali, formal 3 kali ini, dengan beri banyak input kepada kerajaan dan pembangkang kerajaan juga, ahli parlimen kerajaan pembangkang sekarang ini lebih maklum bahawa sebenarnya dalam banyak isu tidak banyak perbezaan antara pendirian kerajaan dengan pendirian civil society. Dan apapun, kita semua rakyat Malaysia nak melihat supaya kepentingan negara dipertahankan, dan kita sekiranya kita terlibat dalam TPP ini, kita nak pastikan bahawa terma-termanya terbaik dan mengambil kira kepentingan negara kita, masuklah ya, kelembagaan dan kepentingan negeri dan dasar-dasar utama negara kita ya. Semua rundingan-rundingan lain yang kita meningkat. Jadi apa yang kita mulakan untuk TPP, kita akan teruskan untuk rundingan-rundingan perdagangan lain yang terlibat. Ini sudah kita bersetuju kerajaan. Sekarang ini masih dalam perbincangan. Apabila TPP ini sudah sampai ke tahap, sudah pasti kita menentukan ke rakyat. Cuma rakyat itu sama ada open engagement, parlimen, kita masih mengambil sikap terbuka. Tapi saya sudah maklum pada Kabinet bahawa ini adalah cadangan oleh parlimen dan Kabinet sudah pun dimaklumkan tentang cadangan ini. Dan kita akan bincang kali ini melalui fokus dan lain-lain. Apabila tiba masanya, sekarang ini belum tiba masanya untuk kita belum sampai ke situ lagi. So before deadline tu ke ataupun macam mana? Ataupun Deadline macam ni. so kalau tak ada deadline, right before kita dah buat secara prinsipnya kita bersetuju supaya sekarang detail tak ada, setengah chapter tu kosong ya, tak ada chapter pun. Bila detailnya hampir siap, kita akan cari kaedah bagaimana kita sebagai sebuah kerajaan yang dipilih rakyat,
perlu mendapat mandat rakyat dalam tujuan yang dilakukan itu berkaitan kerajaan. Kokus Ahli Parlimen berkenaan dengan TPP ini telah diwujudkan beberapa bulan yang lalu di atas kesedaran bahawa sebagai rakyat Malaysia dan kami sebagai wakil rakyat Malaysia mahu mengambil maklum dan mengambil bahagian secara aktif tentang apa juga concern yang telah dibangkitkan oleh rakyat. Dan justru itu, kita dimaklumkan bahawa Kokus Ahli Parlimen Malaysia ini yang dianggoti oleh kedua-dua pihak daripada Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat sebenarnya mengambil satu pendekatan bahawa selain daripada kami mengadakan engagement dengan stakeholder, dengan NGO dan juga mereka-mereka yang berkaitan, kami telah diberi peluang untuk mengikuti perundingan TPPA di Kota Kinabalu dan juga di Brunei secara sideline. Dan juga we wish to put on record our appreciation to the Minister dan juga Perikanan kepada MITI yang telah memberi kerjasama yang cukup erat dalam memberikan penerangan kepada kami. Kokus Ahli Parlimen Malaysia ini sebenarnya mengambil bahagian secara open-minded. Kami terbuka. Kami bukan menentang TPPA dan kami bukan menyokong TPPA. Tapi setelah mendapat penerangan yang jelas dan juga mengikuti beberapa perundingan TPPA, barulah kami dapat satu penerangan yang cukup baik dan kita rasa sebagai rakyat Malaysia seharusnya lah kita mendapatkan penerangan yang jelas daripada pihak-pihak yang berkenaan dan berkaitan sebelum membuat apa-apa tuduhan yang mungkin akan merugikan semua pihak. Jadi yang keduanya, TPPA ataupun Kokus TPPA Parlimen Malaysia ini adalah di antara yang pertama sekali diwujudkan. Keduanya, saya sekali lagi ingin mengulangi bahawa saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan juga semua pegawai perikanan MITI to remain strong walaupun mereka menghadapi berbagai-bagai tuduhan, tetapi seharusnya lah mereka dapat menjalankan tugas masing-masing dengan penuh kesedaran bahawa mereka menjalankan tugas untuk kepentingan negara. Dan satu perkara lagi yang kita harus ingatkan bahawa negotiation ini ataupun perundingan ini diteruskan supaya selain daripada kita mendapat mungkin banyak faedah, kita mahu mendapatkan apa juga kepentingan untuk semua pihak dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas inisiatif yang baik yang telah berkali-kali dipinta oleh pimpinan Pakatan Rakyat. Kali ketiga ni. Ya, dan saya fikir pertemuan ini sebenarnya sebahagian daripada usaha yang baik untuk memuatkan pandangan-pandangan dan menyatukan kesemua pihak dalam usaha mendapatkan perjanjian dan terma-terma yang terbaik dalam TPPA. Saya fikir ini adalah sebahagian proses sebelum ratifikasi Parlimen. Kerana kita berhadapan dengan 11 negara dalam TPPA, tentunya semua yang terbaik, kandungan-kandungan yang terbaik itu harus diperjuangkan untuk Malaysia. Saya juga sama baik kerana hari ini Yang Berhormat Menteri menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan pimpinan kerajaan negeri Pakatan Rakyat kerana apapun engagement ataupun perbincangan seperti ini tidak mengira parti. Itu sebenarnya harus dibuat bukan sahaja dalam TPPA, tapi saya alu-alukan untuk perjanjian perdagangan lain. Makanya saya harap rakyat Malaysia akan lebih prihatin, hadir kalau dia adakan hari terbuka, hadir juga di Parlimen, dan kita harap agar apa pun yang berlaku, biarlah ada ruang dalam peringkat legislatif. Dewan Rakyat itu sebagai tonggak untuk membantu dan memastikan kandungan yang terbaik dipersetujui oleh peringkat eksekutif, iaitu kerajaan pusat. Jadi seperti saya, kami YB Jayakumar juga di sini, anggota-anggota ahli Parlimen Pakatan Rakyat dalam Kokus akan terus memberi dukungan sehingga akhirnya mendapat ratifikasi Parlimen. Terima kasih. Saya lihat bahawa sebenarnya kita harus meneruskan pendekatan ini, iaitu kita melihat sama-sama mempunyai pandangan yang lebih kurang sama, walaupun kita dalam barisan ke ataupun dalam pakatan ke, tetapi kita mempunyai pandangan yang sama, iaitu kepentingan negara dan bottom line kita sebenarnya adalah sama. Soalnya sama ada dari segi soal ubat generik umpamanya. Tentu kita pun juga daripada Barisan Nasional
sama juga seperti dengan Pakatan Rakyat, mahukan ubat yang murah, harga ubat itu murah dan tidaklah dikuasai dari segi dalam pasaran oleh syarikat-syarikat ubat yang pharmaceutical yang besar. Jadi itu sebagai satu contoh. Dan juga dari segi soal badan-badan syarikat-syarikat kerajaan, stakeholder enterprise, soal DLC dan soal soal dasar fiskal dan kewangan, begitu juga yang lebih kepada yang non-trade jugalah, isu-isu yang non-trade termasuk SME, ya, TI dan juga Bumiputra, dasar-dasar Bumiputra. Jadi bermaknanya yang apa yang dah kita capai melalui penubuhan Caucus, di mana saya menerima datangnya cadangan daripada YB daripada Lebak Bantai ialah untuk mengadakan Caucus, dan ia melihatkan kejayaan kita sampai dah kita jauh berjalan bersama-sama dengan pihak kementerian dan kerajaan untuk mendapat memberikan keyakinan yang boleh memberikan keyakinan sebenarnya kepada masyarakat bahawa ahli parlimen maupun daripada Barisan Nasional ataupun daripada Pakatan Rakyat mempunyai pendirian bahawa kepentingan negara is the bottom line, ya, ialah yang menjadi matlamat kita semua. Dan pendekatan ini saya rasa ialah satu dapat mendapat sambutan yang begitu baik daripada menteri dan juga daripada pegawai-pegawai kerajaan, dan kalau boleh diteruskan bahawa mungkin kita boleh tidak mempunyai pendapat yang sama dari segi dasar dalam negeri, ya, tapi kurang-kurangnya bila kita terlibat dalam soal hubungan antarabangsa, isu antarabangsa antara Malaysia dan the rest of the world, kita bersama. Dan ini satu pendekatan yang saya lihatlah sebagai orang tua ni, melihat kepada kejayaan dan kemajuan pihak Caucus atau pihak parlimen melibatkan diri dalam isu negara. Saya tanya tentang pendirian Pakatan Rakyat berkait dengan isu PPA. Tentunya dari peringkat awal kita mendapat maklum balas daripada MITI yang kita adalukan. Bukan setiap masa kita dapat kerjasama yang baik. Jadi ini model yang mahu kita ikut untuk semua isu, khusus dalam isu perjanjian perdagangan. Pendapat kami adalah ratifikasi parlimen, ya, yang ditanya oleh saudara tadi amat penting. Kerana parlimen merupakan badan penerangan menggugah undang-undang yang tertinggi di negara kita. Tentunya perjanjian perdagangan ini harus sebaik mungkin melalui ratifikasi parlimen sebagaimana ia dibuat di Amerika Syarikat sebelum diluluskan. Tapi apapun, saya fikir kami ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat menyambut baik Caucus sebagai permulaan, as a start. Saya juga menyatakan kita bersetuju dengan penyambungan rundingan mengambil kira kesemua tuntutan yang dibawa oleh para NGO, termasuklah oleh bantah PPA terkait dengan harga ekses yang disebut tadi oleh Tan Sri Zahrin. Tidak ada perbezaan banyak di situ, hanya lebih banyak maklum balas dan memastikan terma-terma itu adalah terma terbaik buat Malaysia. So that's our position. Now, I want to inform you as well, insyaAllah hari ini saya akan bersama YB Charles Santiago, iaitu ahli Caucus bagi TPPA, akan pergi ke Tokyo untuk simposium 3 negara. Simposium berkait dengan TPPA melibatkan Korea Selatan yang telah menandatangani FTA dengan Amerika Syarikat, Jepun dan juga Malaysia. Ini bukan mewakili negara masing-masing, hanya sebagai usaha untuk kita melibatkan diri dan menyatakan bagi negara seperti Jepun, mereka juga harus prihatin dengan tuntutan negara membangun lainnya dan membantu supaya semua negara memahami keperluan negara membangun. Jangan kita terlalu berpihak kepada terma-terma negara maju yang memang sudah jauh ke depan. Jadi insya-Allah saya akan bangkitkan pendirian Caucus di mana rundingan itu kita teruskan. Kita bukan pergi untuk menyatakan penolakan, hanya sama-sama membawa isu-isu yang harus diambil kira oleh semua pihak.
setakat ni Pakatan Rakyat sendiri, pimpinan semua setuju dengan terma and going forward to the... Sebenarnya seperti yang disebut oleh Habib Menteri, we don't know exactly all the contents Yep. of each chapters. Ya. Jadi yang kita tahu secara gambaran kasar. Kerana itulah caucus penting. Kerana caucus dan kemudiannya kalau jawatan kuasa parlimen itu mereka dapat akses kepada kandungan. Dan saya faham terma-terma perjanjian itu harus rahsia. You cannot disclose everything. Yep. Tapi pada masa yang sama kita harus juga tahu janganlah sampai akhirnya memberi impak negatif kepada negara. Justru setakat ini Pakatan Rakyat menyatakan ya kita perundingan tapi banyak isu-isu yang kita gusar pada peringkat awal. Yep. Saya perlu ucapkan terima kasih kepada kempen dan juga kumpulan anti tobacco kerana mereka di Malaysia itu yang telah membawa agar tobacco dikeluarkan daripada senarai barang-barang dagangan dan mempunyai undang-undangnya dan garis panduannya yang tersendiri. So it is not going to be simple, but we are monitoring closely and the caucus helps. Baik, apa peranan PR untuk memberi penjelasan kepada NGO yang dah bercadang untuk mengadakan tunjuk perasaan? Tentunya kita menyatakan tunjuk perasaan itu salah satu peluang kebebasan diberikan selari dengan undang-undang, hanya kerana sekarang ada ruang di mana dalam ceramah-ceramah yang saya adakan pun saya sebut kita ada caucus dan setakat ini kita dapat pertemuan dengan menteri dan kita sambut baik. Hanya saya akan terus desak agar ratifikasi parlimen itu dilaksana. Also isu pertemo pada 11 Oktober saya fikir sebaik mungkin digunakan ruang-ruang lain bersama menteri. Kerana apa? Kerana setakat ini kalau hendak menyatakan kemarahan kita terhadap Amerika Syarikat mungkin tidak begitu sesuai, kerana pada saya yang terbaik kalau kita meletakkan tekanan dan desakan yang terbaik buat Malaysia. These are our terms, no compromise. Justru pada saya cara yang kita mahukan adalah yang lebih konstruktif. Walaupun saya perlu sebut saya hormati hak mereka. Ini koalisi dan mereka buat keputusan. Hanya peringkat pakatan kita committed dengan caucus dan rundingan meja bulat insya-Allah dalam isu-isu lain juga yang kita tawarkan. Thank you. Sorry saya kata.